akan dirunding semula dengan Goldman Sachs. Tindakan afirmatif kini perlu berasaskan keperluan dan keadilan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia akan memulakan semula rundingan dengan Goldman Sachs berkaitan perjanjian penyelesaian skandal 1MDB. Tegas Perdana Menteri Kerajaan juga sedia mempertimbang penyelesaian lain termasuk mengambil tindakan undang-undang sekiranya rundingan tidak berhasil. I must compliment the agencies, the Anti-Corruption Agencies Commission, the Attorney General's Chambers and the various ministries, including Finance, for their success in at least gaining not most of it, 68% of the funds absconded. And this is impressive feat in any country with a history of such financial malfeasance. But I'm not stopping at that. I've said before that we'll have to reopen this negotiation with Goldman Sachs because they were complicit to the crime. Unfortunately, they have not been too forthcoming. And we will therefore have no choice but to pursue this. Beliau memaklumkannya dalam wawancara khas bersama The CNBC Conversation. Datuk Seri Anwar bertegas untuk memastikan Goldman Sachs memulangkan keuntungan besar yang diperoleh daripada urus niaga dengan 1MDB kepada rakyat Malaysia. Pasukan petugas khas 1MDB diketuai Datuk Seri Johari Abdul Ghani sebelum ini memaklumkan sedang meneliti semula perjanjian penyelesaian berjumlah $3.9 bilion Amerika dengan Goldman Sachs. Perdana Menteri turut menjelaskan dasar tindakan afirmatif harus dilanjutkan daripada berasaskan kaum kepada keperluan. Jika dasar itu dilihat terlalu menumpukan kepada kaum, akan menimbulkan kemarahan serta kebimbangan dalam kalangan rakyat. It's not an issue, Martin, of dismantling. It's an issue of focusing areas which is important to them. For example, the issue of affirmative action, which extend from being race-based to need-based. We can't talk about pure meritocracy between rural heartland in Sarawak to the premier schools in Kuala Lumpur. So I think the same argument applies. But once it is considered to be too focused on race, then it creates this animosity and anxieties. But if you focus on the issue of need, justice as fairness, then we can proceed with these affirmative action policies. Perdana Menteri juga mengakui Malaysia dan Indonesia mempunyai banyak persamaan dan kerjasama baik dalam sektor kerajaan serta swasta. Justru kedua-dua negara saling melengkapi antara satu sama lain. Sehubungan itu, Kuala Lumpur tidak melihat Jakarta sebagai pesaing terbesar dalam pasaran kenderaan elektrik EV. Perdana Menteri memberitahu beberapa siri pertemuan telah dibuat bersama Presiden Joko Widodo yang turut melibatkan beberapa rakan industri di Indonesia. I would say is an important neighbour to us and a lot in common. We're working very well together, both in the government and private sector. And I think instead of being in a game of fierce competition, we should be able to complement each other. And that has been the spirit of my series of conversations with President Jokowi and followed through by the industry. Indonesia menyasarkan peningkatan pasaran EV kepada 25% daripada angka kenderaan keseluruhan menjelang 2030. Kotak perakam suara kokpit CVR pesawat tempas di Elmina Khamis lepas telah dihantar ke Makmal Biro Siasatan Keselamatan Pengangkutan di Singapura. Menteri Pengangkutan Anthony Locke memberitahu keperluan itu bagi mendapatkan semula data rakaman suara 30 minit terakhir sebelum nahas itu untuk dianalisa. Dan walaupun CVR tersebut disahkan rosak, namun komponen kad memori yang mengandungi data rakaman suara berjaya dikeluarkan dalam keadaan baik.
kita mendapat offer ataupun technical assistant daripada pihak TSIB, Technical Transport Safety Investigation Bureau, pihak Singapura. Dan pakar-pakar mereka juga datang ke Malaysia pada hari yang sama. Dan pada hari Sabtu yang lalu, peralatan tersebut, recorder tersebut telah dibuka untuk mendapatkan memory plug tersebut. Jadi memory plug tersebut telah pun dikeluarkan daripada recorder tersebut, dan memory plug tersebut didapati bahawa masih dalam keadaan yang baik, dan oleh sebab kita tak ada peralatan untuk retrieve data tersebut, data record tersebut. Jadi memory plug tersebut telah pun dihantar ke Singapura pada hari Ahad. Jangka masa bagi mendapatkan keputusan analisis bagaimanapun tidak dapat dipastikan susulan kerosakan yang dialami CVR berkenaan. Bagi menjalankan siasatan punca nahas, 10 pakar penerbangan Amerika Syarikat berada di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Shah Alam, SCP Muhammad Iqbal Ibrahim turut mengesahkan 8 pegawai penyiasat Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU juga terlibat dalam siasatan berkenaan. Kerja-kerja membawa keluar bangkai pesawat telah dijalankan dengan sebuah lori membawa bangkai pesawat ke hangar di Subang untuk siasatan lanjut. Kementerian Pengangkutan dalam kenyataan sebelum ini menyatakan laporan awal siasatan nahas pesawat yang mengorbankan 10 individu akan disediakan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan udara itu berlaku. Semua pihak perlu menghormati dan tidak wajar mempolitikkan Hari Kebangsaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, tema dan logo Hari Kebangsaan bukti kebersamaan sebagai sebuah negara maju. Yang paling penting ialah Hari Kebangsaan. Kita jangan seharusnya berada di dalam silo thinking, dan kita tidak seharusnya melayani perbezaan kita, dan kita harus mengenepikan sentimen kenegerian, apatah lagi kepartian. Baik, dalam perkembangan sama, persiapan kemuncak sambutan Hari Kebangsaan 2023 di Putrajaya 31 Ogos ini berjalan baik. Justru Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berharap semua negeri menggunakan tema serta logo sambutan yang sama seperti diperkenalkan Kerajaan Persekutuan. Semua negeri insya-Allah akan turut serta menggunakan tema yang sama. Ini adalah harapan kita. Masa untuk berpolitik telah tamat, PRN telah selesai. Jadi kalau satu ketika dulu kita kibarkan bendera parti, sekarang kita kibarkan bendera Malaysia. Jadi ini tujuan kita, tugas kita adalah untuk merapatkan silaturahim, mengeratkan hubungan sesama kita dan pupuk perpaduan. Fahmi turut memaklumkan semua jabatan dan agensi KKD akan memainkan lagu tema sambutan Hari Kebangsaan Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Dalam masa sama, bernama JAPEN, Jabatan Penyiaran, disaran membuat kupasan mukadimah rukun negara. Baru ia telah sejak daripada tahun sejak rukun negara itu diperkenal. Tapi jarang sekali kita dalami. Jadi saya minta mungkin Jabatan Penyiaran, Penerangan dan juga Bernama untuk teliti apa yang boleh kita lakukan untuk membuat kupasan termasuk kepada mukadimah itu. Adun Sungai Tua Datuk Seri Amiruddin Syari mengangkat Sumpah Menteri Besar Selangor ke-17 bagi penggal kedua. Majlis Lafaz Sumpah memegang jawatan diadakan di hadapan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj di Istana Alam Shah Kelang. Turut berangkat Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin dan Raja Muda Tengku Amir Shah. Istiadat angkat sumpah disaksikan Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam, Datuk Muhammad Zaki Abdul Wahab. Datuk Seri Amiruddin yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Selangor
dilantik menerajui kepimpinan negeri susulan kemenangan gabungan PHBN pada PRU DUN ke-15 12 Ogos lepas. Gabungan itu memenangi 34 daripada 56 kerusi. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah Al-Haj menegur tindakan segelintir pihak dan individu termasuk pemimpin politik yang menggunakan kata-kata kesat ketika berkempen dengan mengheret institusi raja dalam ceramah mereka. Sultan Selangor bertitah keadaan yang berlaku itu menggambarkan terhakisnya rasa hormat segelintir ahli dan pemimpin politik terhadap institusi raja dan Kesultanan Melayu yang menjadi payung kepada umat Islam, orang Melayu dan bangsa lain. Kemana hilangnya budi bahasa. Ini bukan budaya kita, khususnya orang Melayu, untuk menghina sesiapa pun, khususnya di kalangan ramai. Peliharalah adab dan sila kita. Apatah lagi apabila kita bertandang ke negeri atau rumah orang. Baginda juga menggesa semua pihak agar menghentikan budaya caci-mencaci yang boleh menjejaskan keharmonian dalam masyarakat dan sebaliknya menumpukan perhatian ke arah memajukan kehidupan rakyat serta memakmurkan negara. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bakal mengadakan mesyuarat khas Khamis ini bagi membincangkan urusan pelaksanaan Pilihan Raya Kecil PRK DUN Pelangai Pahang. Kenyataan Setiausaha SPR Datuk Ikmal Rudin Ishak menyebut keperluan berikutan kekosongan luar jangka kerusi DUN itu susulan kematian penyandangnya Datuk Seri Johari Harun pada 17 Ogos lepas. SPR telah menerima pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Negeri Pahang Datuk Seri Muhammad Syarkar Syamsuddin berhubung dengan kekosongan luar jangka kerusi DUN Pelangai. Mesyuarat khas tersebut membincangkan tarikh-tarikh penting PRK Pelangai seperti tarikh writ pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut akan dibincangkan. Dipengerusikan pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh, sidang media akan diadakan selepas mesyuarat khas itu. Belanjawan 2024, mainkan peranan anda dengan memberi cadangan dan pandangan mengenai isu-isu berkaitan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kesihatan dan lain-lain. Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Cadangan yang terpilih akan dibentangkan. Jom bersama-sama kita menyumbang ke arah Malaysia yang lebih baik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Berita perdana, 100 unit residensi Prihatin Madani dilancarkan dengan harga jualan RM200,000 seunit. Turut ditawarkan 910 unit residensi wilayah dengan harga jualan RM300,000. Itu antara pencapaian Kerajaan Perpaduan sepanjang minggu lepas. Kita ikuti perinciannya. Setiap institusi pendidikan tinggi IPT diberi peranan dalam menyebar luas konsep Malaysia Madani. Justru pemahaman gagasan Malaysia Madani terus diperkasa menerusi debat Perdana Madani 2023. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Khalid Nordin yakin penganjurannya bagi memperincikan strategi serta tindakan menjayakan konsep berkenaan.
Dan kita percaya bahawa jika difahami dan diamalkan, Malaysia Madani dapat memainkan peranan yang sangat besar. Jadi dari segi kementerian, kita mahu supaya setiap ahli akademik, cendekiawan, ilmuwan yang ada memahami dan sama-sama memainkan peranan untuk menjayakan Malaysia Madani. Beliau terdahulu merasmikan program Debat Perdana Madani 2023 di Bangi, Selangor yang menampilkan 10 panel pelbagai latar belakang. Ia merangkumi 3 sesi utama iaitu Bicara Sejahtera Malaysia Madani, pembentangan 3 panel dan Forum Malaysia Madani. Satu program yang Kementerian Pendidikan Tinggi akan buat setiap tahun sebagai usaha kita memastikan gagasan Malaysia Madani ini benar-benar difahami dan berjaya dilaksanakan. Ya, aduan kerosakan jalan raya kini dipermudah menerusi aplikasi My Jalan yang dibangunkan Kementerian Kerja Raya. Wartawan Fahmi Zaidi ada perinciannya. Aplikasi My Jalan merupakan aplikasi khusus bagi aduan berkaitan jalan raya seperti jalan rosak, jalan berlubang atau isu terkait dengan perabot jalan raya. Aplikasi My Jalan ini berorientasikan konsep One Stop Center bagi semua aduan berhubung jalan raya dan juga terbuka bagi semua jenis jalan raya yang ada di Malaysia. Berbeza dengan aplikasi terdahulu yang lebih berfokuskan kepada jenis-jenis masalah jalan raya tertentu dan hanya tertaluk bagi jalan raya persekutuan. Menerusi My Jalan, pengguna boleh terus melaporkan semua jenis aduan jalan termasuk yang bukan diselenggara KKR. Ia selaras prinsip No Wrong Door Policy atau dasar menyalur penambahbaikan terutama ketika berlaku kecemasan. Dan mereka juga boleh membuat aduan masalah-masalah berkaitan jalan raya tanpa kerisauan bahawa bidang kuasa kerajaan hanya pada jalan persekutuan sahaja, kerana aplikasi My Jalan akan memastikan aduan bagi jalan-jalan seperti lebuh raya, bertol, jalan raya negeri, jalan raya bandaran, jalan kampung, jalan felda, jalan pertanian dan jalan pulau pelancongan itu disalurkan kepada pihak berkuasa tempatan PBT atau pihak yang bertanggungjawab. Usaha menjaga aset awam memerlukan kerjasama semua pihak merangkumi pemain industri, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Kesedaran tersebut penting supaya setiap usaha dapat dilaksana secara inklusif bersama rakan strategik yang secara tidak langsung menyumbang kepada perasaan sifat kepunyaan dalam jiwa rakyat. My Jalan bakal dilancarkan di Perak pada Khamis ini yang akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aplikasi My Jalan KKR ini merupakan salah satu inisiatif Kementerian Kerja Raya untuk membantu memudahkan orang awam membuat aduan terhadap kerosakan jalan raya. Selain itu, ia juga bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya selain dapat mengurangkan kes kemalangan akibat daripada kerosakan jalan raya. Fahmi Zaidi, RTN.